Tuan Yang di-Pertua, kerajaan telah meluluskan sebanyak 988 projek dalam sektor pembuatan yang menyumbang kepada pelaburan bernilai 82.7 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2019 dan 721 projek pada tahun 2018 yang bernilai ringgit Malaysia 87.4 bilion. Daripada jumlah keseluruhan pelaburan yang diluluskan dalam sektor pembuatan pada tahun 2019, pelaburan langsung asing menyumbang kepada 53.9 bilion ataupun 65.2%, manakala bakinya sebanyak 28.8 bilion atau 34.8% merupakan pelaburan domestik. Manakala bagi tahun 2018, 58 bilion ataupun 66.4% merupakan pelaburan langsung asing dan 29.4 bilion atau 33.6% merupakan pelaburan domestik. Dan langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk meningkatkan keyakinan pelabur asing untuk melabur di Malaysia adalah seperti berikut. Yang pertamanya, memudahcarakan urusan para pelabur melalui pengenalan inisiatif dan fasiliti seperti berikut. Pertamanya, penubuhan unit yang dinamakan sebagai PACU, Project Acceleration and Coordination Unit dengan izin. Ini untuk mempercepatkan kelulusan permohonan dan pelaksanaan projek pelaburan di Malaysia. Dan keduanya, kita juga telah mengenalkan platform e-manufacturing license ataupun secara singkatnya EML untuk kelulusan lesen penghilangan secara fast track dengan izin bagi industri yang tidak sensitif dalam tempoh 2 hari. Dan juga kita perkenalkan platform digital e-incentive bagi aktiviti pembuatan am dan syarikat berskala kecil untuk menambah baik proses permohonan mendapatkan insentif. Selain itu, kita juga menubuhkan pusat sehenti OSC untuk business travellers dan ini dikendalikan oleh MIDA untuk mempercepatkan kelulusan membenarkan kemasukan pelabur-pelabur asing ataupun mereka yang berkaitan dengan perniagaan dan perdagangan ke Malaysia. Yang kedua, Tuan Yang di-Pertua, kita juga memperkenalkan pelbagai pakej-pakej insentif baru untuk menggalakkan pelaburan asing masuk ke Malaysia, termasuk pakej pengecualian cukai istimewa, allowance cukai pelaburan dan memang ada banyak senarai dia lah. Saya hanya nyatakan 3 di sini dan yang ketiga tu reinvestment allowance untuk syarikat sedia ada. Ini merupakan langkah yang kedua. Dan langkah yang ketiga, kita untuk meningkatkan keyakinan para pelabur, kita sentiasa berusaha membina ekosistem dan rantaian bekalan tempatan yang mampan, berdaya tahan dan juga merangkumi industri huluan dan hiliran yang diperlukan oleh pelabur asing untuk menghasilkan produk yang berkualiti. Dan kalau menurut Belanjawan 2021, peruntukan sebanyak 1.4 bilion diperuntukkan melalui skim pembangunan nasional untuk pembangunan rantaian bekalan domestik. Langkah keempat, Tuan Yang di-Pertua, untuk memastikan sumber tenaga kerja mahir berkualiti yang mencukupi dan menepati keperluan pasaran melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian. Dan akhir sekali kita juga menjalankan banyak aktiviti penggalakan pelaburan yang melibatkan Dewan Perniagaan, melibatkan sama ada Dewan Perniagaan Tempatan ataupun Dewan Perniagaan Antarabangsa dan juga kita menandatangani perjanjian persefahaman dengan Dewan Perniagaan Antarabangsa Institusi Kewangan untuk memaklumkan kepada mereka inisiatif dan juga usaha kerajaan dalam menarik pelabur-pelabur asing masuk ke Malaysia. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih. Rompin Yang Berhormat, soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Menteri. Bagi menentukan bahawa keseimbangan pembangunan di antara Pantai Timur dengan Pantai Barat, adakah kerajaan bercadang untuk menambahkan lagi insentif-insentif khas bagi pelabur-pelabur yang ingin melabur di kawasan-kawasan yang tidak maju seperti di Pantai Timur, di Kuantan, Terengganu dan Kelantan? Dan apakah insentif-insentif tambahan yang perlu kerajaan laksanakan bagi menggalakkan pelabur-pelabur untuk datang ke kawasan Pantai Timur? Terima kasih Rompin. Sila Timbalan Menteri. 1 minit. Di-Pertua, keseimbangan pembangunan di antara Pantai Timur, Pantai Barat dan juga seluruh Malaysia memang amat penting.
Dan dalam usaha ini kita boleh lihat dari dua perspektif. Satu, dari segi insentif yang Berhormat Rompin tanyakan, kita ada satu insentif yang dinamakan sebagai less developed area dengan izin, maksudnya untuk kawasan yang kurang membangun dari segi sektor perindustrian dan pergilangan, dan bagi syarikat-syarikat yang ingin melabur di kawasan yang kita klasifikasikan sebagai kurang membangun, mereka boleh mendapat insentif di bawah skim ini. Keduanya, saya ingin juga menarik perhatian Yang Berhormat Rompin ke atas usaha kerajaan yang dinyatakan dalam Belanjawan 2021, di mana kita nampak sebanyak 780 juta telah diperuntukkan untuk pembangunan 5 wilayah ekonomi yang merangkumi di utara, di selatan, termasuk Pantai Timur, Sabah dan Sarawak. Dan pembangunan wilayah ekonomi khas ini, dia sebenarnya bertujuan untuk membawa pembangunan yang lebih besar kepada kawasan-kawasan yang kita katakan mungkin kurang maju dari segi perkilangan dan perindustrian. Selain itu, dalam belanjawan juga ini kita nampak ada satu peruntukan sebanyak 15 bilion untuk projek infrastruktur pengangkutan, di mana kita tahu sekiranya kita nak bangunkan kawasan-kawasan yang kurang maju dari segi perindustrian dan perkilangan, sistem pengangkutan ataupun dengan izin connectivity adalah sangat penting. Jadi 15 bilion ini diperuntukkan untuk menambah baik connectivity di kawasan-kawasan tersebut agar pembangunan terutamanya dari segi perindustrian dan perkilangan dapat dijalankan dengan baik. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Menteri.